Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini kita akan belajar bab 7 ketaksamaan linear, iaitu bab 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, kita tengok contoh dulu untuk mencari atau membina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi berikut. Okay, untuk soalan A, Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Okey, seperti yang mana kamu belajar sebelum ni, kurang daripada simbol dia adalah seperti ini. Okey, simbol kurang daripada. Jadi, dia jadikan pemboleh ubah adalah T. So, jadi jawapan dia T kurang daripada 42 hari. Okey, seperti jawapan di bawah. Okey, soalan yang seterusnya. Dalam suatu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika LCM ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32 cm. Okey, ada beza antara kurang daripada dengan sekurang-kurangnya. Okey, bila ada perkataan sekurang-kurangnya, maksudnya dia at least ataupun paling kurang mesti 32. So, jadi bila ada perkataan sekurang-kurangnya, dia akan jadi terbalik, iaitu dia akan jadi lebih besar ataupun kurang ataupun sama dengan. Okey, maksudnya L ni dia mesti lebih besar ataupun sama dengan 32 cm. So, jadi baru maksud dia dapat memenangi hadiah. Okey, soalan C. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih. So, tidak lebih daripada 2 kg. Jisim kek X kg yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey, maksudnya satu kek tu tak lebih daripada 2 kg. So, jadi X kg yang diterima oleh setiap jiran, jiran ada 10 keping. So, maksudnya adalah X tu dia akan dapat kurang atau sama dengan 2/10. Okey, kenapa? Okey, ni ada 2 kg per 10 bahagian. Okey, sebab seorang hanya dapat satu bahagian sahaja. Okey. So, soalan D. Encik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin menderma 3%, 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan P dalam RM yang diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi 240 sebulan. Okey, so dia beritahu dia adalah melebihi. So, peratus adalah 3%. Okey, jadi P, keuntungan dia adalah P. So, jadi 3% P mesti melebihi 240. Alright. Okey, seterusnya. Contoh yang ke-6, dia minta kamu tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, H lebih besar atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam cm yang dibenarkan menaiki roller coaster. So, jadi maksudnya adalah apa? Tinggi penumpang. Okey, soalan A. Tinggi penumpang mesti apa? Okey, kamu boleh tulis ayat sekurang-kurangnya adalah 110 cm. Okey, untuk menaiki roller coaster. Okey, itu pula ya. Okey, soalan B. T kurang daripada -5 dengan keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. So, jadi kamu boleh kata suhu pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Okey, so dia ada ni kan, dia tak ada bawah. So, jadi kamu boleh kata kurang daripada -5 darjah Celsius. Okey, soalan C. M lebih besar pada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam RM bagi Encik
Siva. So, kamu boleh kata gaji bulanan Encik Siva melebihi, sebab dia lebih daripada melebihi RM4,600. Okey, so ini contoh yang diberikan. Okey, so lebih kurang yang seperti yang saya cakap tadi. Okey, tinggi penumpang perniagaan adalah mestilah sekurang-kurangnya 110 cm. Suhu pada ruang bengku dan peti sejuk kurang daripada negatif 5 darjah Celsius. Gaji bulanan bagi Encik Siva lebih daripada 4,600. Okey, seterusnya. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah yang kuasanya 1 dengan suatu nombor. Okey, contohnya. Okey, misalnya ketaksamaan algebra seperti 3x kurang daripada 7, iaitu maksudnya kuasa bagi pemboleh x ialah 1. So, dan y tolak 4 lebih besar daripada 5 tambah 2y, kuasa bagi pemboleh ubah y ialah 1. Itu dikenali sebagai ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, sebab dia mesti ada satu pemboleh ubah je. Dia linear. Linear maksudnya ada satu huruf sahaja dan dalam kuasanya adalah 1. Okey, seterusnya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear. Okey, menyelesaikan ketaksamaan linear dalam X adalah mencari nilai X yang memuaskan ketaksamaan itu. Okey, pengolahan untuk menyelesaikan ketaksamaan linear adalah serupa dengan pengolahan untuk menyelesaikan persamaan linear. Okey, sebenarnya kamu dah belajarkan persamaan linear tu, contohnya. Okey, 2x sama dengan 10. So, jadi x bersamaan dengan 10 bahagi 2, iaitu x bersamaan dengan 5. So, ini adalah persamaan linear sebab dia adalah sama dengan. Okey, jadi dia pengolahan dia sama sahaja. Tapi namun kita perlu mempertimbangkan arah simbol ketaksamaan semasa menyelesaikan ketaksamaan linear. Okey, apa yang kamu, okey, ini contoh dia. Okey, untuk kita tahu sama ada simbol ketaksamaan sama ada daripada lebih besar akan bertukar kepada kurang daripada. Okey, kita bergantung kepada syarat-syarat yang telah kamu belajar pada bab 7.1, yang mana kalau tambah, okey, yang pertama, tambah atau tolak nombor positif atau negatif, adakah simbol berubah? Okey, simbol tak berubah. Okey, so yang kedua, darab atau bahagi nombor positif. Okey, darab atau bahagi nombor positif, simbol berubah ke tak? Okey, simbol tak berubah. Okey, nombor 3, darab atau bahagi nombor negatif. Adakah simbol berubah? Okey, ya. Simbol akan berubah. Okey, ini kamu kena ingat. Bila mana kamu jumpa soalan-soalan ketaksamaan untuk kamu selesaikan. Okey, tengok soalan nombor A. X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. So, ini tolak. Bawa sebelah kanan dia akan jadi tambah. So, jadi X adalah 6 tambah 2. Okey, tambah. Tambah melibatkan simbol berubah tak? Simbol tak berubah. Jadi, simbol masih sama. 6X kurang daripada atau sama dengan 6 tambah 2. So, jadi X kurang daripada atau sama dengan 8. Okey, soalan B. 7x lebih besar daripada atau sama dengan 28. So, nak 7 ni bila letak sebelah kanan dia akan jadi bahagi sebab ini adalah darab. So, jadi 28 bahagi dengan 7. Okey, darab atau bahagi nombor positif. Simbol berubah ke tak? Simbol tidak berubah.
So, jadi dia masih lagi lebih besar daripada atau sama dengan. So, jadi X bersamaan dengan 4. Sorry, bukan bersamaan. X lebih besar berbanding 4. Okay. Okay, X lebih besar berbanding 4. Okey, soalan C. Negatif X per 3 kurang daripada 9. Okey, sekarang ni adalah nombor negatif. Bila bahagi bawa sebelah kanan, dia akan jadi darab. Tapi ingat, nombor negatif. Darab nombor negatif, simbol dia akan berubah. So, jadi akan jadi X kurang daripada akan jadi lebih besar daripada 9 darabkan dengan negatif 3. So, jadi X lebih besar daripada negatif 27. Okey. Okey, seterusnya soalan D. 7 tolak 4X lebih besar pada 15. Okey, 7 tolak 4X lebih besar daripada 15. Okey, 7 ni adalah tambah, bawa sebelah kanan dia akan jadi tolak. So, tolak berubah tak? Tolak tak berubah. So, jadi yang tinggal adalah negatif 4X lebih besar daripada 15 tolak 7. So, negatif 4X lebih besar daripada 15 tolak 7 akan jadi 8. Okey, sekarang ni, ini adalah darab nombor negatif. Ya, nombor negatif ada negatif 4. Bawa sebelah sini dia akan jadi bahagi nombor negatif. Bahagi nombor negatif, simbol berubah ke tak? Ya, simbol akan berubah. So, jadi X bila dikata lebih besar, berubah jadi kurang daripada 8 bahagi dengan negatif 4. So, jadi X kurang daripada negatif 2. So, itu jawapan dia. Kat sini. Jadi X kurang pada 8. Okay, saya dah sebutkan. Yang pertama saya dah sebutkan X lagi besar daripada negatif 27. Okay, betul saya kata. Okay, yang ni X kurang daripada negatif 2. X kurang daripada negatif 2. Okay, sama Okay, ini semua yang saya telah explain sebentar tadi. Okay. Apakah kaedah untuk menyelesaikan ketaksamaan linear serentak pula? Okey, kalau tadi persamaan linear je, ini ada perkataan serentak. Okey, ingat ke tak? Serentak melibatkan dua ketaksamaan. Okey, kalau sebelum ni persamaan linear serentak melibatkan dua persamaan. Kalau ketaksamaan linear serentak melibatkan dua ketaksamaan. Okey, contoh mengikut laporan kesihatan sedunia, pengambilan gula harian ialah antara 25 gram dan 37.5 gram. Jika M gram mewakili kuantiti pengambilan gula harian, maka kita boleh menulis. Okay, kita kata M ni adalah dia mesti lebih 25 gram, betul? Dan dia mesti kurang daripada 37.5 gram. So, ini yang dikatakan ketaksamaan linear serentak sebab dia melibatkan dua ketaksamaan. So, dua ketaksamaan ini ialah ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah, maka kuantiti gula dalam gram yang diambil oleh seseorang boleh jadi sebarang nilai antara 25 dan 37.5 seperti 27, 32 dan 34.8. Okey, nilai-nilai ini ialah nilai sepunya bagi ketaksamaan linear serentak itu. Penyelesaian ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah ialah nilai sepunya bagi ketaksamaan linear serentak itu. Okey, tak apa, kita tengok contoh. Okey, dia minta kamu selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Okey, dia ada dua kan. Okey, selesaikan sama je kaedah macam tadi. Okey, macam mana? Okey, ingat saya ulang balik. Yang pertama, tambah atau tolak nombor positif atau negatif, simbol tidak berubah. Okey, tolong ingat sampai bila-bila, okey? So, yang kedua, darab atau bahagi nombor positif sahaja. Dia simbol dia tidak berubah. Okey, yang terakhir, yang ketiga, saya tak tahu pula. Okey,
darab atau bahagi nombor negatif. Okey, dia mesti berubah ketaksamaan dia, simbol ketaksamaan. Okey, so ingat satu je, darab atau bahagi nombor negatif dia berubah, yang lain tidak berubah. Okey, kita selesaikan yang ni. Soalan A, 2x tambah 5 kurang daripada 11. So jadi 2x tambah 5 buat sebelah sini akan jadi tolak kurang daripada 11 tolak 5. Kenapa tak berubah? Sebab dia tambah tolak sahaja. So, jadi 2x kurang daripada 11 tolak 5 akan jadi 9. Akan jadi 6. Okey, jadi x ni darab buat sebelah sini akan jadi bahagi nombor positif. Berubah ke tak? Tidak. So jadi 6 bahagi 2. So x kurang daripada 3. So ini dah settle. So yang kedua pula, 3x tolak 10 kurang daripada 5. So, jadi 3x tolak akan jadi tambah. So kurang daripada 5 tambah 10. So 3x kurang daripada 15. So next nak mencari x. Okey, ini nombor positif, darab bawa sebelah sini bahagi positif, berubah ke tak? Tak. Jadi kurang daripada 15 bahagi 3. So x kurang daripada 5. Okey, sekarang ni kita ada dua jawapan. X kurang daripada 3, x kurang daripada 5. Apa yang kamu boleh buat untuk mencari apakah penyelesaian bagi ketaksamaan linear serentak? Kamu mesti buat garis nombor. Okey, macam mana buat garis nombor? Okey, dalam garis nombor kamu, nombor mana paling kecil? 3 kan? Okey, 3 di sebelah kiri. Dan kanan adalah nombor 5. Okey, letak 2 sahaja pun dah cukup. Okey, kamu katakan ini dia ada yang sama dengan tak? Tak ada kan? Bila tak ada, maksudnya dia bulat kosong. Okey, so jadi kurang daripada. Jadi bulat kosong ni dia akan ke mana? Dia akan ke kanan ke kiri? Dia akan ke kiri. Okey, dia akan ke kiri. Okey, saya besarkan lagi. Okey, sama juga x kurang daripada 5. X kurang daripada 5 dia bulat kosong. Okey, kenapa bulat kosong? Sebab dia tak ada sama dengan kat bawah. So dia akan ke kiri. So jadi yang manakah yang bertembungnya sama? Okey, bila berada dekat sini. So bila berada dekat sini dia dah sama, betul? So jadi sini adalah pertembungan dua garisan. So, jadi apakah jawapan dia? So jawapan dia adalah x kurang daripada 3. So ini jawapan dia sebab dia bertembung dekat sini. Okey. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. 8x tambah 5 lebih besar daripada atau sama dengan 5x tolak 13. Okey, yang ni banyak sikit. So kamu boleh buat 8x lebih besar daripada 5x tolak 13. So tambah dia akan jadi tolak 5. So jadi x ni saya nak buat semua sebelah kiri. So 5x boleh bawa sebelah kanan, dia akan jadi tambah akan jadi tolak. So 8x tolak 5x lebih besar daripada atau sama dengan. So negatif 13 tolak 5 akan jadi negatif 18. So nak 8x tolak 5x akan jadi 3x lebih besar daripada atau sama dengan negatif 18. So yang ni darab bawa sebelah kanan akan jadi bahagi. So x lebih besar daripada negatif 18 bahagi 3. So x lebih besar daripada negatif 6. Okey, yang kedua pula. 3x tolak 4, 9x tambah 20. So jadi saya selesaikan terus. 3x tambah 9 bawa sebelah sini dia akan jadi tambah akan jadi tolak. So tolak dengan 9x lebih besar daripada negatif 4 bawa sebelah sini dia akan jadi tambah. So 20 tambah 4. So 3x tolak 9x akan dapat negatif 6x lebih besar daripada 24. Okey, dekat sini kamu jumpa negatif 6 bawa sebelah kanan. Ini operasi darab. Bawa sebelah kanan akan jadi bahagi.
So, X 24 bahagi negatif 6. So, bila bahagi nombor negatif, simbol dia berubah kan? So, daripada besar daripada akan jadi kurang daripada. So, next, apa jawapan dia? So, X kurang daripada 24 bahagi negatif 6, kamu akan dapat negatif 4. Okey, macam mana kamu nak selesaikan menggunakan garis nombor? Okey, nak selesaikan mesti guna garis nombor sebab dia lebih nampak. Okey. So, yang pertama mesti letak garisan. So, buat garisan, dia tak 2 je. 1, 2. Okey, mana lebih kecil? Negatif 6 ke negatif 4? So, negatif 6 lebih kecil berbanding negatif 4. So, letak negatif 6, letak negatif 4. Okey, apa maksud X lebih besar daripada negatif 6? Okey, dia ada tanda simbol bawah ni. Jadi, dia adalah bulatan penuh. So, bulatan penuh lebih besar, dia akan ke kanan. Okey, ingat lebih besar, dia akan ke kanan. So, maka dia X kurang. Okey, ini tak ada sama dengan. So, jadi bulatan kosong. Kurang daripada dia akan ke kiri. Okey. So, jadi kamu boleh tulis kat atas ni. Ini maksud dia X lebih besar atau sama dengan negatif 6. Ini adalah X kurang daripada negatif 4. Okey, dekat manakah titik pertemuan garisan yang menemukan kedua-duanya? Okey, garisan yang menemukan kedua-duanya adalah satu dekat sini, satu dekat sini. So, ini garisan yang menemukan dua-duanya. Okey, apakah jawapan dia? Okey, bila ada kes dia berada di tengah-tengah adalah X mesti duduk di tengah-tengah. So, tengok ni nombor apa? Negatif 6. Tengok ni nombor apa? Negatif 4. So, negatif 6 ini mesti kurang daripada atau sama dengan ini adalah kurang daripada. Okey, kenapa kurang? Sebab ini X sebelah kiri. Bila saya terbalikkan X sebelah kanan, yang ni pun akan ikut sekali. Okey, so yang ni pun akan jadi X lebih besar daripada negatif 6 ataupun negatif 6 kurang daripada atau sama dengan X. So, X kurang daripada 4. So, jadi inilah jawapannya. Okey. Yang ni yang tadi saya dah terangkan. Okey, jadi sekarang saya nak kamu buka buku kerja kamu. Buku kerja yang pertama, muka surat 38. Okey, itu cara macam mana nak selesaikan soalan yang diberikan. Okey, soalan yang pertama. Bina satu. Okey, bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Harga RMZ bagi sebuah kereta Honda CR-V ialah RM150,000 ke atas. So, kamu boleh tahu Z RM150,000 ke atas maksudnya dia mesti lebih besar. Sebab dia ada perkataan dan. So, bila ada perkataan dan maksudnya dia adalah sama dengan. So, dan. So, jadi lebih besar atau sama dengan RM150,000. Okey, untuk soalan ketaksamaan tak perlu letak unit okey. Okey, soalan B. Syarat pemilihan murid ke tingkatan 4 sekolah berasrama penuh minimum. Sebelum ada perkataan minimum, grade A bagi 6 mata pelajaran. Azman mendapat X mata pelajaran grade A dan dia gagal mendapat tempat ke sekolah berasrama penuh. So, jadi apa maksudnya? So, dia mesti minimum dia, maksudnya dia mesti sekurang-kurangnya. Maksudnya, nak dapat masuk sekolah asrama, dia mesti 6. Paling kurang adalah 6A. Tapi X ni, Azman dia dapat X mata pelajaran yang grade A. Maksudnya adalah X Azman ni, dia adalah kurang daripada 6. Kita tak tahu berapa kan? So, dia mungkin kurang daripada 6 lah. Dia tak akan dapat. Kalau dia dapat 6, mesti dia boleh dapat sekolah asrama penuh. Tapi masalahnya dia tak dapat. So, jadi dia adalah kurang daripada 6. Okey, soalan C. Jumlah murid T bagi 6 kelas tingkatan 1 jika bilangan murid dalam satu kelas tidak lebih daripada 25 orang. So, jadi T tidak lebih. So, T mesti kurang daripada atau sama dengan. Okey,
bagi 6 kelas. So 6 kelas tingkatan 1 jika bilangan murid dalam satu kelas tidak lebih daripada 25 orang. So jadi kamu boleh kata 25 kamu kena darabkan dulu dengan 6, kamu akan dapat kamu akan dapat 150. So jadi satu kelas tak lebih daripada 125, tak lebih. So maksudnya dia boleh sama atau kurang. So jadi dia mesti kurang daripada atau sama dengan 150 orang. Okey, so soalan D. Sebuah pasaraya memberikan satu pelekat untuk setiap RM30 yang dibelanjakan. Puan Mira membelanjakan RMP dan layak untuk membeli set pinggan mangkuk Corel dengan harga yang istimewa. Okey, jadi satu pelekat RM30. So, kumpul 15 pelekat dan anda layak membelinya dengan harga istimewa. Sebab dia kata, Puan Mira ni dia dah layak untuk membeli harga istimewa ni. So, jadi maksud dia adalah Puan Mira dia dah membelanjakan lebih daripada 30 darabkan dengan 15. So, jadi first kali tulis RM30 darabkan dengan 15, kamu akan dapat RM kosong 15. Okey, kamu akan dapat 450. Okey, so jadi bila dia dapat beli dengan harga yang istimewa, so jadi maksudnya Puan Mira dah belanjakan P lebih besar atau sama dengan RM450. Okey. So, soalan yang seterusnya dia minta kamu tulis satu situasi berdasarkan ketaksamaan linear yang diberikan. So, X kurang daripada atau sama dengan 12 dengan keadaan bilangan penumpang dalam sebuah van. Okey, jadi bila ada yang ni kamu boleh kata sekurang-kurangnya iaitu penumpang bilangan penumpang ke dalam sebuah van sekurang-kurangnya sebab dia kurang daripada, so kamu boleh kata kurang daripada 12 atau kamu boleh kata tidak lebih. Okey, tidak lebih 12 orang. Okey, maksud perkataan tidak lebih ni maksudnya dia boleh sama atau kurang. So kalau kamu kata kurang daripada, dia tak boleh ada yang bawah ni. Dia tak boleh ada. So, jadi gunakan perkataan tidak lebih. Okey, E lebih besar pada 600 dengan keadaan E ialah tenaga elektrik yang digunakan dalam kilowatt per jam. Anda dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, maksudnya bila E kamu lebih besar pada 600, kamu akan dikenakan cukai perkhidmatan. So, jadi macam mana nak buat? Okey, jadi kamu dikatakan pengguna yang menggunakan tenaga elektrik pengguna yang menggunakan tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik lebih daripada 600 akan dikenakan cukai perkhidmatan. Tenaga elektrik lebih daripada. Okey, lebih daripada 600. Unit dia apa ni? Unit dia kilowatt per jam akan dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, soalan seterusnya. 3K lebih besar daripada atau sama dengan 120 dengan keadaan K ialah harga dalam RM bagi sehelai baju yang dibeli. So, maksudnya 3 helai baju yang dibeli mestilah harga dia sekurang-kurangnya 120. So, 3 helai baju yang dibeli sekurang-kurangnya RM RM120. Okey, soalan yang seterusnya adalah untuk selesaikan ketaksamaan
linear setiap kertas samaan yang berikut. Okey, macam saya cakap tadi, nak saya ulang ke? Okey, yang pertama, tambah atau tolak, nombor positif atau negatif tidak berubah. Okey, saya akan ulang sampai kamu ingat selama-lamanya. Yang kedua, darab atau bahagi nombor positif dia tidak berubah. Okey, yang terakhir, darab atau bahagi nombor negatif dia akan berubah. Okey, ingat 3 perkara ni. Okey, sekarang ni X tolak 5 lebih besar daripada 4. So, tolak 5 bawa sebelah kanan akan jadi tambah. So, X lebih besar daripada 4 tambah 5. So, X lebih besar daripada 9. Okey, soalan yang seterusnya adalah ini darab. Bawa sebelah sini akan jadi bahagi. So, jadi X lebih besar atau sama dengan 169 bahagi 13. Okey, kenapa tak tukar? Sebab dia nombor positif. So, X lebih besar atau sama dengan 13. Okey, muka surat seterusnya. X negatif. Okey, ada perkataan negatif dan ini adalah bahagi. Bawa sebelah sini dia akan jadi darab. So, jadi X kurang daripada akan jadi lebih besar daripada 4.1 dan akan dengan negatif 3. So, jadi X lebih besar daripada negatif 12.3. Okey, yang ni pun sama. Ini adalah tambah. Bawa sebelah kanan dia akan jadi bawa sebelah sini tolak. So, jadi akan berubah ke tak? Tak. Negatif 2X kurang daripada atau sama dengan 6 tolak 12. So, negatif 2X kurang daripada atau sama dengan negatif 6. Okey, ini yang baru kamu concernkan. Ini adalah darab negatif. Bawa sebelah sini akan jadi bahagi negatif. So, jadi dia akan berubah kedudukan ketaksamaan. So, akan jadi negatif 6 bahagi negatif 2. So, jadi X lebih besar atau sama dengan 3. Okey. So, soalan yang seterusnya, soalan penyelesaian masalah. Okey, Syafiq membelanjakan RM1.50 setiap hari sebagai tambang ke sekolah. Jika bapanya memberikan tidak lebih daripada RM33, berapakah bilangan hari maksimum wang itu boleh digunakan? Okey, kita boleh katakan setiap hari dia bawa RM1.50, bapak dia takkan berikan lebih daripada RM33. So, jadi kamu boleh kata okey, sehari. So, jadi 1.5x. Maksudnya setiap hari ni nak tahu X ni berapa hari. Sehari guna RM1.50. So, 1.5x mesti kurang daripada 33. Saya kata bapaknya tak memberikan tak lebih. So, jadi kurang daripada 33. So, jadi X kurang daripada 22 atau sama dengan. Okey, yang ni tidak lebih. So, jadi kurang daripada atau sama dengan. Sama jugalah X kurang daripada atau sama dengan 22 hari. Okey, dekat sini tak boleh guna unit. So, jadi kamu boleh tulis okey, bilangan hari maksimum wang itu boleh digunakan ialah 22 hari. Sebab dia nak maksimum. Sebab dia kata dia guna RM1.50 sehari, mungkin kurang, mungkin lebih. Okey, so bilangan hari maksimum wang itu boleh digunakan ialah 22 hari. Okey, soalan seterusnya. Hakim menghadiri suatu sesi temuduga bagi jawatan jurujura di sebuah syarikat produk kosmetik.
Dalam sesi tersebut, dia diberi dua pilihan gaji jika diterima bekerja. Hakim boleh menerima gaji sebanyak RM450 seminggu tanpa komisen atau gaji sebanyak RM300 seminggu ditambah dengan 4% komisen daripada jualan mingguannya. Berapakah nilai produk yang mesti hakim jual setiap minggu bagi membolehkan pilihan gaji dengan komisen menjadi pilihan terbaik? Sila jelaskan jawapan anda. Okey, so macam mana nak buat? Okey, kita kata andaikan kita katakan X. X ni adalah hasil jualan mingguan. Hasil jualan mingguan. Okey, dia kata kalau dia tak terima komisen, dia akan dapat RM450 je. Tapi kalau dia nak komisen dengan 4%, dia akan dapat gaji RM300 campur dengan 4% komisen jualan mingguan. So maksudnya kalau dia ambil yang kedua ni, RM300 seminggu ditambah dengan 4% komisen. So kalau dia pilih pilihan kedua, berbanyak yang perlu dia jual produk supaya dia dapat lebih banyak daripada RM450. So jadi kamu boleh katakan bahawa RM300 yang kamu dapat. Okey. Okey, kamu boleh katakan 300 tambahkan dengan 4%, iaitu 4% kena dah X ni hasil jualan. Okey, X mesti lebih daripada RM450 yang kamu akan terima minggu-minggu kalau tak ambil komisen. Okay, jadi kamu boleh selesaikan 300 tambah dengan 0.04X lebih besar daripada 450. So, jadi 300 ni bawa sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So, 0.04X lebih besar daripada 450 tolak 300. So, jadi 0.04X lebih besar daripada 150. So, yang ni darab bawa sebelah sini akan jadi bahagi. So, bahagi nombor positif tak bertukarnya ketaksamaan. So, jadi X mesti melebihi 150 bahagi dengan 0.04. So, tekan kalkulator, kamu akan dapati X mesti lebih daripada 3,750. Okey, so jadi macam mana kamu nak tulis kata, macam nak jelaskan jawapan. So, kamu boleh kata jualan produk mestilah melebihi RM3,750 untuk menjadikan pilihan gaji. Okey, tiru balik ayat atas. Pilihan gaji dengan komisen menjadi pilihan terbaik. Okay, itu jawapan dia. Okay, harap kamu boleh faham. Okey, soalan yang seterusnya adalah melibatkan ketaksamaan linear serentak. So, selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Okey, ini contoh dia bagi 2x kurang daripada negatif 8. 2x kurang daripada atau sama dengan 8. So, jadi 2 bawa sebelah sini, dia akan jadi bahagi. So, 8 bahagi 2 akan dapat 4. So, kemudian yang kedua, 3x lebih besar atau sama dengan 6. So, 3 bawa sebelah sini akan jadi bahagi. So, 6 bahagi 2 akan dapat 6 bahagi 3 akan dapat 2. So, jadi belah kiri saya kata mesti nombor kecil. So, 2 dengan 4. So, 2 yang kecil, belah kanan dia 4. So, jadi ambil sini. Okey. Untuk X kurang daripada 4, saya ambil 4. Okay, dia ada kurang daripada atau sama dengan. So, jadi mesti bulat penuh. Bulat penuh dia akan ke kiri sebab dia kurang daripada. So, yang ni pula X lebih besar daripada 2. So, yang ni bulat penuh juga, lebih besar daripada 2. So, yang manakah tengah-tengah? So, ini adalah tengah-tengah tempat bertemu. Jadi, jawapan dia adalah X kurang daripada 2, X
X lebih daripada 2 dan X kurang daripada 4. Okey, soalan A. Okey. Selesaikan yang ini dan yang ini. Okey, 4X tambah 3. 4X tambah 3 kurang daripada atau sama dengan 3X tambah 7. Okey, bila ada X kiri dan kanan, kamu boleh gerakkan X tu ke kiri dan nombor tu ke kanan. So, jadi 3X ni gerakkan ke kiri, dia akan jadi tolak. Tambah 3 ni gerakkan ke kanan, dia akan jadi tolak. Tambah tolak melibatkan pertukaran atau tak? Tak. So, jadi masih sama. 4X tolak 3X kurang daripada atau sama dengan 7 tolak 3. Jadi 4X tolak 3X akan jadi X kurang daripada atau sama dengan 7 tolak 3 adalah 4. Okey. So, ini yang pertama. Yang kedua, 5X tolak 9 kurang daripada 16. Jadi 5X tolak 9 kurang daripada atau sama dengan 16. So, tambah tolak 9 buat sebelah sini akan jadi tambah. So, 5X kurang daripada atau sama dengan 16 tambah 9. So, jadi 5X kurang daripada atau sama dengan 25. Jadi, X kurang daripada atau sama dengan 25 bahagi 5. So, X kurang daripada atau sama dengan 5. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, buat garis nombor. Apa-apa pun mesti buat garis nombor. Okey, buat garis nombor. Okey, kiri, kanan. Kiri nombor kecil 4 dengan 5 mana yang kecil? 4. So, letak 4, letak 5. So, yang ni ada bawah ni iaitu sama dengan. So, jadi bulat penuh. Bulat penuh kurang daripada ke kiri. Jadi X kurang daripada atau sama dengan 4. Kemudian 5 kurang daripada bulat penuh sebab dia ada sama dengan. Letakkan ke kiri. Jadi X kurang daripada atau sama dengan 5. So, kat manakah bertemu? Okey, kat sini dia bertemu. Okey, yang ni infinity. Infinity sampai bila-bila. So, jadi semua ni adalah infinity. So, jadi apakah jawapan dia? Jawapan dia X. Jawapan dia adalah X kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, so soalan seterusnya. Soalan B. 4X tambah 5 lebih besar daripada 17. So, jadi 4X tambah 5 lebih besar daripada 17. So, tambah. Bawa sebelah sini akan jadi tolak. So, akan jadi tolak. So, apa akan berlaku kat sini? 4X lebih besar daripada 17 tolak 5. So, 4X lebih besar daripada 12. So, jadi X lebih besar daripada 12 bahagi 4. So, X lebih besar daripada 3. Sini tak berlakunya pertukaran sebab dia ada bahagi nombor positif. Okey, soalan yang seterusnya. 15 tolak 3X lebih besar atau sama dengan negatif 3. So, ni adalah positif 15. Buat sebelah sini akan jadi tolak. So, negatif 3X lebih besar atau sama dengan negatif 3 tolak 15. So, negatif 3X lebih besar atau sama dengan negatif 18. So, yang ni adalah darab. Bawa sebelah kanan akan jadi bahagi nombor negatif. So, jadi simbol akan berubah. So, X kurang daripada atau sama dengan negatif 18 bahagi dengan negatif 3. So, X kurang daripada atau sama dengan negatif negatif positif. Negatif lebih negatif akan jadi positif. So, akan jadi positif 6. Okey, so kamu buat dulu garis nombor. Buat garis nombor. Sebelah kiri nombor lebih kecil. Mana lebih kecil? 3. Lebih besar 6. So, selesaikan. X besar daripada 3. Ada sama dengan tak? Tak ada. So, jadi bulat kosong. So, bulat kosong dia akan ke kanan.
So, tulis X lebih besar daripada 3. X kurang daripada 6. So, jadi bulat penuh. Dia sama dengan. So, jadi dia akan ke kiri. So, jadi kat manakah bertemu? So, sini bertemunya. Jadi, apakah jawapan dia? Okay, letak X dekat tengah-tengah. Sini 3, sini 6. Sini mesti X lebih besar daripada 3. Atau 3 kurang daripada X. Satu lagi, X kurang daripada atau sama dengan 6. So, ini adalah jawapannya. Jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. 7X tambah 9 lebih besar daripada negatif 7 tolak X. So, jadi 7X tambah 9 lebih besar daripada negatif 7 tolak X. Okey, X sebelah kiri, nombor sebelah kanan. So, tolak bawa sebelah kiri, dia akan jadi tambah. Tambah bawa sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Jadi 7X tambah X tambah tolak, semua tak berubah, okey? So, negatif 7 tolak 9. So, 7X tambah X akan dapat 8X lebih besar daripada negatif 16. So, jadi X lebih besar daripada negatif 16 bahagi 8. Ini nombor positif, so tak ada perubahan. So, X lebih besar daripada negatif 2. Okey. So, seterusnya yang ni 4 tolak 6X kurang daripada negatif 20. So, 4 ni nombor positif, bawa sebelah kanan akan jadi tolak. So, negatif 6X kurang daripada negatif 20 tolak 4. So, negatif 6 kurang daripada negatif 24. So, negatif 6X. Okey, so next ni negatif 6 darab bawa sebelah sini akan jadi bahagi. So, X bawa sebelah sini jadi bahagi nombor negatif. Jadi, X lebih besar daripada negatif 24 bahagi dengan negatif 6. Okay, sebab dia melibatkan nombor negatif. Jadi, X lebih besar daripada 4. Okay, so boleh buat garis nombor. So, belah kiri nombor kecil adalah negatif 2. Belah kanan 4. So, X lebih besar. Lebih besar ke kanan. Ada bawah tak ada. So, jadi bulat kosong. So, bulat kosong dia akan ke kanan. X lebih besar daripada 4. So, bulat kosong dia akan ke kanan juga. Okay, boleh tulis Sini X lebih besar daripada negatif 2. Sini X lebih besar daripada 4. So, dekat manakah dia bertemu? Dia bertemu dekat sini, iaitu di sebelah kanan. So, jadi jawapan dia adalah X lebih besar daripada 4. Okey, so itu jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir. So, letak X tambah 2 kurang daripada 9. So, tambah 2 buat sebelah sini akan jadi tolak. So, X kurang daripada 9 tolak 2. Jadi, so, jadi X kurang daripada 7. Okey, soalan yang seterusnya. So, 12 kurang daripada atau sama dengan 2 tambah 2X. Okey, jadi macam mana kamu nak buat? Okey, 2 tambah 2X ni dia di sebelah kanan. So, X ni belah kanan. Biasanya tak ada X, tak ada. So, kamu boleh terbalikkan. Kalau kamu terbalikkan, mesti terbalikkan sekali dengan ketaksamaan. Jadi, 2 tambah 2X lebih besar kan? So, jadi, lebih besar atau sama dengan 12. Jadi, 2 tambah bawa sebelah sini, dia akan jadi tolak. So, 2X lebih besar atau sama dengan 12 tolak 2. 2X lebih besar atau sama dengan 10. So, X lebih besar atau sama dengan 10 bahagi 2. So, X lebih besar atau sama dengan 5. Okay, jadi, macam mana kamu nak buat garis nombor? Okey, sebelah kiri nombor 5.
sebelah kanan nombor 7. So 5, okey, nombor 7 kurang daripada. So X adalah bulat kosong. Dia mesti akan ke kiri sebab dia kurang daripada X kurang daripada 7. So 5 ni ada sama dengan, so jadi 5 ke sebelah kanan sebab dia lebih besar. So dekat manakah dia bertemu? Dekat sini. Okay, dekat sini pertemuan. So, jadi apakah jawapan dia? X mesti duduk di tengah-tengah. Ada 5, ada 7. So 5 ni yang ni kan. So boleh buat seperti ini. X lebih besar atau sama dengan 5, atau 5 kurang daripada atau sama dengan X. X kurang daripada 7. So ini jawapan dia. Okay, itu saja. Harap kamu faham berkaitan dengan ketaksamaan, sebab ketaksamaan hanyalah sampai di sini sahaja. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.